Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Tema Hari Kebangsaan tahun ini. 5.23 antara penganjuran paling berjaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pemubukan nilai membaca dalam masyarakat penting ke arah merealisasikan Malaysia Madani. Ia senada dengan konsep pertama dan kedua aspirasi itu, iaitu kemampanan dan kesejahteraan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, budaya membaca juga perlu dimulakan secara serius di peringkat ibu bapa. Kamu nak salute kepada siapa? Negara besar, insya-Allah. Budaya membaca ini budaya iqra. Budaya iqra. Maknanya tradisi membaca dan ilmu itu sebati dan serasi dengan kefahaman kita tentang Islam. Perubahan Melayu sendiri yang dikatakan Melayu baru, Melayu moden, itu sebelum lagi Gutenberg pencetakan adalah tradisi ilmu atau apa yang pernah disebut oleh Profesor Naqib Al-Atas sebagai tradisi akliyah. Negara Malaysia dan Malaysia Madani tidak mungkin terangkat tanpa akhlak, tanpa nilai dan tanpa kesediaan anak-anak untuk membudayakan ilmu melalui pembacaan yang meluas. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2023. Program berlangsung selama 10 hari sehingga 4 Jun itu menyasarkan 900,000 pengunjung dan menghimpunkan 211 syarikat pemamer dalam industri perbukuan dari dalam dan luar negara seperti China. Ya, sementara itu penglibatan besar delegasi China dalam Majlis Buku Kebangsaan bukti peningkatan persahabatan antara Malaysia dan Republik itu. Majlis Buku Kebangsaan kali ini dapat penyertaan besar, delegasi yang besar daripada Republik Rakyat China. Dan ini menunjukkan suatu kesediaan persahabatan yang meningkat di antara kita dan negara China. Baru-baru ini kita ada kehadiran daripada pengurusi National Assembly, maknanya sudah meningkat kegiatan dari segi pelaburan, dari kerjasama di antara dua negara, dan ada pelaburan besar daripada syarikat Geely Proton dan juga Rongshan dan beberapa syarikat lain. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan jadi tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ya, tema itu diumumkan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil sekaligus melancarkan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Fahmi berkata tema tersebut dipilih menerusi kerjasama panel pemikir yang terdiri daripada 16 pakar pelbagai bidang. Rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Pelancaran logo ini bermaksud ia adalah kick off kepada usaha kita untuk bukan hanya memperkenalkan logo serta tema sambutan Hari Kebangsaan, tapi juga akan menjurus ke arah apa yang saya sebutkan tadi pada 15 hari bulan Julai nanti, kick off kepada sambutan bulan kebangsaan hinggalah ke sambutan Hari Malaysia. Jadi kick off itu akan diadakan pada 15 hari bulan Julai di Ipoh, Perak dan berakhir dengan hari sambutan Hari Malaysia di Kuching pada 16 September. Jadi kita ada lebih kurang hampir 2 bulan ya untuk program-program yang akan direncana, diatur dan dilaksanakan sama ada di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri maupun hingga ke dalam komuniti. Harapan Malaysia Madani adalah Mengulas mengenai logo, jelas Fahmi pemilihan logo Malaysia Madani berteraskan kepada reka bentuk logo yang unik dan simbolik dengan tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Fahmi juga turut menyeru rakyat untuk mengibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik. Saudara, beberapa pengumuman penting berkaitan hala tuju industri media bakal diumum Perdana Menteri esok. Ia sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana yang berlangsung di Ipoh, Perak.
Sama juga dengan negara lain, industri media di Malaysia menghadapi tekanan dari segi ekonomi. Banyak media yang kalau dahulu mereka menerbitkan akhbar secara fizikal, tapi ramai yang telah adjust dan masuk ke online, akan ada kesan dari segi ekonomi. Jadi ia kemudiannya memberi kesan kepada kebajikan wartawan. Hawana 2023 bertemakan media bebas tunjang demokrasi, bertujuan beri penekanan semula terhadap isu kebebasan media dalam menjalankan tugas. Penubuhan Majlis Media Malaysia dijangka jadi antara perkara yang akan disentuh pada sambutan kali ini. Sumbangan dan jasa wartawan sebagai medium penyampaian maklumat sahih kepada rakyat tidak boleh dinafikan. Sebagai mengiktiraf peranan wartawan dalam mencorak dan membentuk minda masyarakat, Hari Wartawan Nasional atau ringkasnya Hawana diwartakan pada 29 Mei setiap tahun. Sambutan kali ini diadakan 3 hari bermula hari ini di Ipoh. Ya, wartawan Mohan Cinasami ada laporannya. Dia membenarkan petugas media untuk menyertai kesatuan dan juga yang lebih penting, petugas media yang diambil secara kontrak diberikan perlindungan insurans dalam melakukan tugas yang berbahaya serta dibayar allowance gaji lebihan masa bagi memastikan kebajikan mereka sentiasa terjaga. Hari Wartawan Nasional Hawana merupakan hari bagi menghargai jasa dan sumbangan pengamal media. Kerajaan Perpaduan akan sentiasa menghormati kebebasan media di samping cuba memahami hala tuju dan membantu industri media itu sendiri terus berkembang. Justru kita sebagai pengamal media perlulah berpegang teguh kepada etika kewartawanan. Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional. Kita jumpa di Ipoh, Perak. Mohan Cinasami, RTM. Bagi Menteri Pengangkutan 523,
Bagi Menteri Pengangkutan 523 berjaya memperkukuhkan sektor komersial aeroangkasa dan maritim negara. Anthony Loke berkata ia diterjemahkan menerusi tawaran dan perkongsian dengan syarikat luar menerusi pemeteraian kontrak bernilai 7.5 bilion ringgit. 3 MOU ditandatangani melibatkan kerjasama strategi antara Biro Siasatan Kemalangan Udara dengan PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Airports. Under the Ministry of Investment, Trade and Industry, namely the Malaysian Investment Development Authority, MIDA, and the Malaysian External Trade Development Corporation, MATRIC, for the role they have played in facilitating business matching meetings between Malaysian companies, especially SMEs, with foreign buyers and partners. These efforts have helped to further enhance the capabilities of the Malaysian players in the aerospace and maritime sectors, and in doing so, move us closer to the realization of our national goals as outlined in the National Aerospace Industry Blueprint and the Malaysian Shipping Industry Master Plan. 523 melabuhkan tirainya. Selain mempamer aset ketenteraan dan komersil, penganjurannya juga menyerlahkan keupayaan negara dalam sektor aeroangkasa dan maritim bertaraf dunia. Ikuti rangkuman wartawan Syamimi Saripan dan Fahmi Zaidi. berjaya mencipta sejarahnya tersendiri apabila mencatatkan rekod penyertaan 525 pempamer mewakili 140 syarikat tempatan dan antarabangsa. Ini melibatkan 18 negara termasuk Jerman, Perancis, Itali dan Jepun. Sebanyak 119 pesawat menyertai pameran statik dan aerobatik selain 40 kapal tentera laut dari dalam dan luar negara. 523 juga menyaksikan beberapa surat niat, surat perjanjian dan memorandum persefahaman MOU di Meterai melibatkan kedua-dua sektor pertahanan dan komersial bernilai 17.6 bilion ringgit. Ia merupakan jumlah tertinggi yang diperoleh berbanding penganjuran 5 terdahulu. 523 turut mendapat perhatian yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Shah dan Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pada masa yang sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan 523 sebagai acara berfokuskan masa depan dan bersedia memainkan peranan dalam pertumbuhan teknologi angkasa yang dijangka mencapai nilai pasaran global $10 trilion menjelang 2030. Kejayaan 523 ini membuktikan bahawa penyertaan syarikat-syarikat asing akan meningkat pada penyertaannya pada 525 edisi ke-17 nanti, dan ini yang penting buat negara bagi mempamerkan keupayaan Malaysia menghasilkan produk aeroangkasa dan maritim bertaraf dunia. Manakala titik perhubungan perdagangan maritim dan aeroangkasa Asia yang menjadi tema pada sambutan kali ini jelas mencapai matlamatnya dengan sambutan dan penganjuran yang diterima sepanjang penganjurannya. Laporan Syamimi Saripan, Fahmi Zaidi, RTM 523. Penganjuran Majlis Ilmu Madani bersama Perdana Menteri di Putrajaya semalam menunjukkan keterbukaan kerajaan mendapatkan pandangan ulama dalam memerintah negara. Malah kehadiran lebih 18,000 pengunjung turut membuktikan masyarakat bersatu tanpa mengira kaum bagi mendapatkan ilmu agama. Saya amat tertarik apabila kerajaan cuba menghimpunkan ulama-ulama dan umara untuk berhimpun di Putrajaya, di Masjid Putra semalam. Alhamdulillah, begitu ramai sekali ya umat Islam yang hadir. Kita nak jadikan Malaysia sebuah negara Islam yang dihormati oleh dunia. Kita maju ke hadapan, kita ikut peredaran zaman, teknologi dan sebagainya, tetapi kita tidak lupa bahawa Al-Quran dan Sunnah
adalah pemantap kepada kepimpinan yang ada pada hari ini. Sementara itu, Profesor Datuk Dr. Muhammad Fauzan Nordin dari Jabatan Sistem Maklumat Universiti Islam Antarabangsa UAIM menyifatkan majlis berkenaan membuka mata rakyat khususnya generasi muda untuk mendapatkan ilmu sahih dan tidak berpandukan media sosial semata-mata. Dalam Al-Farabi Madani ini, pertamanya mesti menegakkan berdasarkan kebenaran, bukan kepalsuan, bukan kebohongan, sesatu. Kedua, mesti berdasarkan ilmu. Ini kadang-kadang kita tidak berdasarkan ilmu, kita berdasarkan sangkaan. Ketiganya berdasarkan kebahagiaan. Kebaikan yang menurut ilmu Islam. Yang keempatnya mengalahkan amal soleh. Jadi kita boleh membawa ilmu-ilmu ulama-ulama ini dapat menerangkan kebenaran yang sebenarnya. Saya tengok penglibatannya juga adalah penglibatan yang menyeluruh. Bahkan di Terengganu pun saya lihat ramai di kalangan peserta yang hadir menunjukkan betapa rakyat Malaysia ini amat cintakan majlis-majlis ilmu begini. Dan ini juga membuktikan satu tahap kredibiliti Malaysia yang tinggi, yang mana bukan mudah untuk kita melibatkan delegasi-delegasi luar, terutama yang melibatkan dua tokoh seperti yang kita sedia maklum. Dan ini adalah satu contoh program ilmu yang terbaik di Malaysia, dan ia insya-Allah akan menjadi satu budaya masyarakat Malaysia ni. Nampak macam sama, tetapi sebenarnya tidak. Keunikan padi di Sabah merupakan satu warisan yang semakin dilupakan dan perlu dipelihara. Inilah inspirasi Petronas dalam menerbitkan filem sempena Pesta Keamatan yang berjudul Mimpi Padi. Seiring dengan tema perayaan kami, Akar untuk Masa Depan. Filem ini mengisahkan Osinda yang pulang ke kampung setelah sekian lama tidak melawat neneknya. Neneknya sangat gembira menyambut kepulangannya. Tetapi keadaan menjadi tegang apabila Osinda menolak untuk makan bersama. Osinda kemudiannya tertidur dan dibawa ke alam mimpi yang aneh. Nak tahu kesudahannya? Jom tonton Mimpi Padi di laman rasmi YouTube dan Facebook Petronas mulai hari ini. Semoga Pesta Keamatan tahun ini dapat diraikan dengan lebih bermakna bersama insan yang tersayang. Akhir kata, Kotobian Tadau Tagazo Do Keamatan daripada kami di Petronas. Kuno, au no koli kampung. Tanah hantarai ditemani lau-silau, wangi dan sakan diaduk. Langadon aku kopi diaduk. Mata aku kaku dia. Tolong kau pakai lembus. Duko basangan duko. Pergi dulu. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati.
Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Bertemu kembali. RTM disokong KRS Group mengangkat keunikan tarian tradisi Randai menerusi pertandingan seni warisan Randai. Untuk perinciannya kita bersama Nur Rashikin Harun langsung dari Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Silakan Syikin. Baik, terima kasih. Pertandingan seni warisan Randai turut disokong oleh KRS Group dalam usaha memartabatkan seni warisan yang ada terutama di Negeri Sembilan. Jadi bagi berkongsi lanjut mengenainya, bersama-sama saya ialah Ketua Pegawai Eksekutif KRS Group iaitu Tuan Haji Muhammad Sunaibari Muhammad Khalil. Baik Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan signifikan KRS Group dalam menyokong pertandingan seni warisan Randai. Terima kasih. Kita sebenarnya KRS ini ditubuhkan di Negeri Sembilan, yang mana kita telah mula bertapak di Negeri Sembilan tahun 1999. Dan saya rasa memanglah perlu bagi kita untuk membudayakan ini, peringkat budaya ini kita perkenalkan lagi di seluruh Negeri Sembilan dan juga di peringkat Malaysia. Jadi kita bersetuju untuk bersama-sama dengan RTM bagi menaja program ini. Tuan Haji, mungkin bagaimana Tuan Haji melihat keunikan seni warisan Randai itu sendiri? Saya melihat warisan ini semakin lama semakin ditinggalkan oleh pihak golongan muda. Jadi bagi saya perlulah golongan-golongan muda mestilah tertarik balik dengan budaya Negeri Sembilan, yang mana budaya ini memang banyak di Negeri Sembilan kita. Jadi mungkin bagaimana Tuan Haji melihatlah antara kerjasama antara Negeri FM, Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan Negeri FM dengan KRS Group dalam memartabatkan seni warisan Randai ini? Kita berterima kasih kepada RTM kerana memberi peluang kepada KRS bersama-sama menjayakan program ini, yang mana program ini lah yang menampakkan kita punya program budaya yang ada di Negeri Sembilan yang patut kita luaskan lagi untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Baik Tuan Haji, secara ringkas mungkin Tuan Haji boleh kongsikan tawaran menarik yang ada pada KRS Group untuk sekarang yang Tuan Haji boleh kongsikan. Alhamdulillah, KRS telah berkembang sejak daripada tahun 1999 dan sekarang ini kita telah mempelbagaikan lagi perniagaan kita. Di antaranya ialah kita telah membina dewan untuk majlis perkahwinan dan juga acara-acara lain, dan juga kita sekarang ini berkembang dari segi ternakan, yang mana kita telah membuat KRS Agrotech untuk kita membuat bahagian ternakan bagi lembu dan kambing, dan juga kita ada homestay kita untuk penginap-penginap, dan alhamdulillah nampaknya sambutan memberangsangkan. Baik, terima kasih banyak Tuan Haji atas perkongsian itu. Baik, sekian dahulu langsung dari Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Baik, terima kasih Syikin.